Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah, dekat 300 orang dah. Cik duk membalas WhatsApp penting pagi-pagi ni. Azlina Ami, nama pertama disebut. Walaupun telah beratus orang di atas sana, minta maaf, Cik busy dengan Epong. Terima kasih Jasidah Ahmad 50 stars, Ruby Zamad Zain, Hatijah Abdullah, Roslah Hasan, Mas Mariani Abdul Rahman, Opah Azna, Siti Laila, Kak Dayah, Zaidun Abdul Rahman, Salasiah Abdul, anaknya sudah terbang ke? Nur Azni, Zurina Selamat, Zahrah Suhadi, Siti Roziah Osman, Nur Silawati Kasim, Rahimah Omar, Siti Nur Aisyah, Sarah Akmar, Hazida Azida, Sri Rohayu, Sa'diyah Sapi'i, Anita Saleh, Alaikumussalam sayangku kerana Allah, Maria Ma'un, Rohaya Mustafa, Zan Abu Kasim, Rohana Hamza, Azrina Abdul Hanif, Aini Rafi'ah Ismayadi, Suzana Amiruddin, good morning. Haslina Abdul Majid, 300 stars, thank you. Syah Hafiz, Julida Amuh, Ahadiah Agoy, Roslina Ja'far, 50 stars, thank you. Nurdian ST, Zainah Buyong, Masniati Bahanurdin TW, tu dia pertama kali Ustazah sebut. Ena Salina, Syahani Syarif, Sa'diyah Sapi'i, 30 stars, thank you. Halimah Muhammad Ismail, Rosnah Sulaiman, Liza Osman, Senani Muda, Syasha Abinua, Salmi Ami, Syaimarini, Aina Osman, Wan Morni, Asimah Maddali, Mas Jamil, Azimah Ishak, Zaleha Abdul Aziz, Jamila Syahul Hamid, Roza Osman, Fatimah Umar, Nur Mahnur, terima kasih. Faiza Ahmad 100 stars, Nur Lia Najaya Nurli, Ila Ra'in, Wan Romi Zahirna, Wati Mustafa, Haka Hairul Niza, Fatimah binti Abdullah, Ida Najwa, Haryani Anwar Ismail Pakir, Dayang Rogayah, Mami Zubi, Liza Osman 100 stars, thank you. Nur Azian Mamat 100 stars, thank you. Zambri Roma, Masya Allah. Rohana Bahara, tu dia, sedap-sedap nama ni. Hafizah Wagiran, Masniyati, Maznan Muhammad Saman, Nur Zarinawati Muhammad Gulam, Azlina Ahmad, Mama Bunga 75 stars, thank you. Sri Rohayu Rohana Juso, Nur Ainisa Muri, Khairul Syifa 100 stars, thank you. Siti Zabeda, siapa lagi tu? Ya Allah, lajunya. Shirin Haq, ini Kak Shirin kita. Kan Ustazah duk kata hak yang mana ni sebenarnya. Sanisah Anita Saleh, Rusnani binti Rais Yanto, Masya Allah. Cik Nom 75 stars, thank you. Nidasani Tati Yasin, Alhamdulillah. Hujan Kulim, apa ni Kak Jah? Nur Hafizah Nurdin, Nur Hayati Yahya Robita Bita, Nafisah Haji Itam, Ramlah Kasiman, Norita Umar 50 stars, thank you. Syakir Humaira, Nur Alis, Anisah Ibrahim 50 stars, thank you. Enteng Situ, alolo comelnya nama. Rohima Ismail, Rosbini ya, Kota Baru. Shima Ros, Muhammad Hassan, Muhammad Sirat 100 stars, thank you. Maimunah Ayub, Mahanum Abdul Muttalib, Faizah Ahmad 80 stars, thank you. Fikah Islahuddin, tahu tak hari tu kat TV Al-Hijrah hari Ahad Ustazah sebut nama Fikah. Fikah datang dengan suami bla bla bla, Fikah.
Sekali ustazah salah orang kot. Saya dari Kuantan, bukan dari Kelang. Ambil sebiji macam muka fikah. Allah, gaya-gayanya kan. Mesti dia ada juga dalam live ni. Betul Kak Mai Hassan, ustazah pun tak pandai sebenarnya nak petik-petik bintang di langit. Tak pandai. So mereka ni pandai, Masya Allah. Tak apalah, kita ada banyak cara untuk kita berinfak kan. Ustazah tak pernah pun kata siapa yang tak bagi bintang pergi left group. Tiba kau dah kenapa? Tidak langsung sama sekali. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Yun Taslim, wah dia punya angkat tangan tu comel. Apa tadi nak cakap? Lupa dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah tak bagi ingat ni. Apa nak cakap pasal bintang tadi tu Tak ingat dah. Banyak sangat nak sebut nama. Farida. Ustazah, insya-Allah kita jumpa Rehlah Langkawi. Tu dia Farida join Langkawi. Ada beberapa seat lagi katanya Jaja. Saya pun tak semak. Saya pun tak edit seat berbagi 10 sahaja tu, tak edit lagi. Tak tanya pun mereka. Apa nak cakap pasal bintang-bintang tadi tu ya? Tak teringat. Allahumma salli ala Muhammad. Sat minum ayak Sat. Kak Siti Aisyah, Kak Pah sihat ke? Masyitah Zainuddin 75 stars. Thank you. Nurliza Abdullah 75 stars. Saya nak tanya. Memang ada dia macam 1 bintang, 2 bintang, 75 bintang macam tu ke? Sebab ada yang 30, ada yang 75, tak faham. Saya pun tak pandai Farida, jangan risau. Minum kopi bercicahkan biskut tawar di Lanim Ibrahim. Wow, orang JB kita, Masya Allah. Syok ni baca secara senyap nama Badaria Rahman, Siti Atikah Tukimin, Hafizah Wagiran. Kalau tak pandai macam tak percaya. Warna dia hari ni, sebab tu Zaza pakai tudung color biru AFT. Ambo dia bagi warna JB biru. Apa warna Johor? Biru merah. Alhamdulillah. Awak tab ni jadi gelap. Kak Rosna, Kak Nani, Roza Osman pun join Langkawi ke? Ya Allah. Sabar je lah. Kadang-kadang ada jenis yang dia ni subhanallah. Semoga boleh custom hantar bintang. Apa tu Kak Yanti? Tak faham. Siti Azmahani Mamat, sama sekali ku tidak melupakanmu, tapi namanya terlalu laju. Zawiyah Zakaria, cukup-cukuplah Sarawak tu. Allah. Apa tu? Lajunya. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap ya, nak habiskan air panas ni sebenarnya. Saya pagi ni sarapan kek batik. Nak share dekat story saya. Kek batik nak share dekat story. Sabar je lah. Sebab tadi nak tulis, saya bersarapan pagi ini adalah kek batik dari penjara. Sarapan pagi dari penjara. Salah kan orang ingat saya bersarapan dekat penjara pula. Kek batik dari penjara. Okey. Kek batik dari penjara. Cari pisau tak jumpa. Makan kek batik pakai sudu. Boleh tak jumpa pisau macam tu. Pisau kecil lah tak jumpa. Mana pergi bismillah. Ui, Masya Allah, 700 lebih dah. Tak ya sahabat. Hari ni saya sangat-sangat banyak sangat yang nak difikirkan.
Maklumlah, sebelah tangan saya sudah berada di Mekah. Hari ini saya berdebar jantung nak buat pelepasan jemaah umrah. Alhamdulillah dengan staf yang sangat insya-Allah membantu, sahabat-sahabat tim khidmat. Alhamdulillah. Kak Mas Liza Bagiran pun tak pandai bintang. Tak apalah Kak, yang penting pandai buat ayat untuk suami. Gitu. Alhamdulillah. Betul Kak Mariah Ibrahim, saya Alhamdulillah suka kek batik ni daripada saya sekolah di Sabak Bernam. Ada kawan saya bila balik pada asrama, dia mesti bawa kek batik. Mak dia buat, lepas tu akhirnya turunlah ilmu tu kat dia. So setiap kali saya makan kek batik, saya teringat dekat dia. Saya hantar gambar kek batik tu kat dia. Aku selalu makan kek batik hang. Kali ni aku makan kek batik dari penjara. Masya Allah, dia buat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tengah tolong bini kopek bawang. Yani Sarah Aisyah tu maknanya lelaki ke? Tengah tolong bini potong bawang. Maknanya, lelaki lah tu. Okey, kita doa. Betul kan? Kita belum doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ya, Syamsida Ibrahim, saya pernah ambil stok baju kat penjara Kajang. Baju batik kan? Saya pun terjebak, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hakak Hairul Nizat Tamin, kuliah Ustazah Zai petang semalam, dah bercerita fresh Ustazah balik daripada penjara, terus kuliah dekat surau rumah Ustazah. So semalam Ustazah dah bercerita. Maka dengarlah semula. Baik, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi nikmat sihat, nikmat paling pentingnya sudah pasti nikmat Islam, nikmat iman. Allahu Akbar. Apalah nilai hidup seorang hamba jika di dada tidak punya iman? Sahabat, antara yang saya nak share, saya balik daripada berdepan dengan penghuni di penjara wanita Kajang semalam, adalah dua orang yang sempat berinteraksi dengan Ustazah dalam majlis. Diberi mikrofon kepada dia. Kesimpulan kepada kedua-duanya itu, yang pertama tu dia kata 4 tahun dah dia duduk dalam tu. Sebelumnya dia belajar ilmu agama. Terlalu banyak dia berada dalam majlis-majlis ilmu. Dia belajar terlampau banyak sangat. Ilmu apa je yang dia tak belajar? Dia pergi majlis ilmu. Okay. So dia kata, sepertinya soalan dia, macam mana dia nak memaafkan orang? Kenapa Allah berikan kepada dia macam gini? Sampai saya berazam untuk menghantarkan naskah Fasabrun Jamil kepada semua mereka yang hadir di hadapan saya semalam. Ada pelbagai warna baju. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada yang tudung hitam. Tudung hitam tu semua pakai tudung. Yang tudung hitam tu rupanya adalah BA. BA adalah banduan akhir yang menanti hukuman mati. Allahu Akbar, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So, seorang lagi yang kedua tu bertanya, dia salah seorang BA lah bertudung hitam. Jadi sahabat-sahabat nampak macam educated sangat. Slang English dia. So dia pun tak percaya dan dia boleh terima, dia boleh sebut reda. Tapi secara teori dia cakap dia faham apa maksud reda tu. Tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tak boleh nak praktikal apa reda tu sebenarnya. Sampai ke tahap Ustazah cubalah kan bila balik bertemu dengan mereka. Benarlah ya Allah, reda itu adalah makam yang paling tinggi. Dan bukan mudah untuk kita mendapatnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tanpa kita melalui pelbagai fasa. Kita boleh cakap lah, kita boleh cakap apa? Kita boleh cakap, saya reda Ustazah, saya reda. Tapi kenapa kita masih
penat dalam redha itu? Kenapa kita masih bertapi? Kenapa kita masih iyalah saya redha Ustazah, tapi itu belum redha lagi. Jadi sahabat, bila dah duduk dalam tembok besi, hanya nampak jeriji besi, tapi mereka dalam tu diatur pelbagai program juga, cuma mereka dikurung. Yang mana pintu besi pertama saya masuk tu dah cukup menggetarkan jiwa. Kita masuk kena scan macam-macam, handphone tak boleh bawa, jam yang jenis-jenis elektrik, bateri semua tak boleh bawa. Okay, jadi ramai rakan media saya pun ada, TV Al-Hijrah sebagainya, kawan-kawan daripada JAKIM, program besar lah semalam tu Menteri Agama datang. Tiba kan sahabat, Menteri datang terkejut, bajunya sedondon dengan Ustazah. Tu dia kan, dalam pada pagi tu, aku nak pakai baju apa nak pergi penjara ni, baju banyak ni, kan itulah manusia. Nak pakai baju apa, oops, nasib baik aku tak pakai baju merah, kena ada warna merah dekat penjara. Nasib baik aku tak pakai baju dot-dot, kan. Rupanya saya pakai baju tu sama dengan Menteri, ambil kau. Jadi kan sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut apa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hanya yang betul-betul redha menerima, aku dah tak boleh buat apa dah, keputusan berpihak kepada si Polan yang tak duduk dalam penjara. Tapi aku berada di dalam ni, Masya Allah, Tabarakallah, umur redha tu memang sentiasa redha lah, dah umur redha kan. Kalau umur redha tak redha, tukar saja nama umur tak redha, sekian dimaklumkan. Okay, jadi Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Tu saya kata nak mencapai maqam redha tu bukan mudah kan. Sebab bila dah sampai kat situ, siapa lagi yang boleh tolong? Saya ajak mereka menyebut Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah, berulang kali. Kita bila sebut nama Allah bergetar hati kan sahabat. Saya tak sangka masing-masing di kalangan mereka mengelap air mata. Maknanya jiwa mereka sudah ada kelembutan, mereka dah ada keinsafan, mereka dah nampak jalan untuk kembali kepada Allah. Dan saya doakan semua mereka, kalau ada pun yang bakal dibebaskan, nanti keluar tidaklah mendapat tohmahan daripada masyarakat sahabat. Sebab bukan mudah untuk mereka bersihkan semula nama mereka. Dan kebanyakan, ya Allah Tuhan, saya bagi 3 kategori kepada mereka semalam. Pertama, saya kata ada orang yang mengadu pada Ustazah, anaknya ditangkap depan mata, digari tangannya. Saya terkejut, Ustazah itu anak yang paling baik. Tetapi Ustazah sekarang ni berada dalam penjara dah 3 tahun, dah 13 tahun. Depan mata saya tak percaya, anak yang saya ingat takkan bawa masalah pada saya, senyap-senyap rupanya dia terlibat dengan jenayah. Dia terlibat dengan dadah. Telah dibuktikan Ustazah, saya tak boleh kata apa, memang anak saya bersalah. Jadi sekarang dia kat dalam kekak, ya Ustazah. Ya Allah, subhanallah sahabat, semoga ibu ini kuat. Dan tidak sedikit yang datang jumpa saya, terima kasih Ustazah, saya diuji Allah, anak saya duduk dalam penjara. Tapi sejak saya mendengar tahzan, saya ajar bagaimana nak pujuk hati saya. Ini dia mengakui anak dia buat silap. Kena gari, kena bawa, kena masuk dalam penjara. Sekarang dia dah tak jumpa anak tu lagi. Tu pertama kes yang memang mak tu sendiri mengakui memang salah anak dia. Tapi kedua, saya cerita dekat mereka semalam. Kedua, di sana, di luar yang jumpa dengan Ustazah, ada yang mengadu pada Ustazah, Ustazah, anak saya tak salah. Anak saya telah terbukti tak salah. Tapi kerana keadaan tertentu, anak saya dianiaya, anak saya difitnah Ustazah. Kan semalam pun ada kes sahabat, dia tak terlibat. Dia tak tahu pun boyfriend dia sorok dadah dekat dalam rumah sewa dia. Tapi ketika polis buat serbuan, dia di dalam rumah tu. So bukti menyatakan dadah tu disimpan oleh dia. Dia dianiaya, dia tak tahu pun. Kan? Itu sebab kita kata kadang-kadang yang Ustazah nak fikir, Ustazah tak cakap lah kat dia semalam dalam masa terhad kan. Apa kes kau duduk rumah sewa, kau bawa boyfriend kau datang rumah? Kenapa mudah-mudah sangat percaya macam ni?
Jadi bila kita patah balik pada Islam, Islam jaga sangat orang perempuan ni punya pergaulan. Berhati-hati, orang macam mana yang boleh masuk dalam rumah. Hatta kita dah dewasa, dah berkahwin, dah punya anak-anak kan sahabat. Kita disuruh jaga ketika suami kita tak dekat rumah. Ni suami Ustazah tak dekat rumah ni. Takkan suka-suka telefon pakcik-pakcik jiran sebelah. Marilah rumah. Ustazah bukan ada. Jomlah Haji sembang-sembang dengan saya. Sunyi ni. Kau dah kenapa? Apatah lagi pokcik-pokcik jiran-jiran Ustazah. Orang nak hantar gas ke, orang nak repair lampu ke, takkan telefon saya nak nak servis kowe. Alah, suami saya tak dekat rumah lah. Nanti tunggu saya cari kau ada anak buah saya ke, ada staff saya boleh datang rumah. Tak apa, saya bukan nak buat apa-apa pun. Memanglah kau tak buat apa-apa, tapi Islam tak bagi. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Islam tak bagi. Bermusafir seorang wanita mesti dengan mahram dia, mesti dengan suami dia. Tapi di sana diraihkan kalau kita tak bersama mahram, tolong jangan dalam berkelompok dengan kelompok wanita yang tidak beriman. Sebab nanti akan menjebakkan diri kamu dengan perkara yang macam itulah yang kita tak jangka. Siapa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Jadi dianiaya, difitnah. Anak saya tak salah Ustazah. Ada di kalangan anda yang masuk dalam penjara kerana begitu kan? Kita tak salah, tapi kenapa Allah letak aku dalam ni? Sebab tu mereka susah nak reda, nak terima sahabat. Kalau yang kes pertama tadi memang masuk kerana salah dia, insya-Allah adalah reda di situ. Salah aku kot, aku yang cari pasal kot. Tapi yang kedua tu saya dah buat segala kebaikan. Tapi kenapa kau letakkan aku kat sini ya Allah? Jiwa mana yang tidak meronta sahabat? Kita faham sangat rasa itu. Dan ketiga Ustazah kata, ada orang yang masuk dalam penjara seperti hari ini, tapi untuk bertugas. Ni petugas-petugas. Dia pun macam meluah rasa juga kat Ustazah. Memang Ustazah sini tak boleh handphone. Kami ni 8 jam duduk kat dalam ni, terpisahlah Ustazah daripada dunia luar. Tak tahu apa cerita. Padahal dalam fikiran Ustazah kata, alah, dulu-dulu pun kau kerja tak ada handphone pun kan. Boleh je. Tapi faham perasaan mereka. Dalam pada orang lain kerja apa pun handphone, berita-berita kat luar ada, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi mereka terpenjara dalam tu walaupun mereka bukan penghuni penjara yang bersalah. Macam Ustazah Zai datang semalam, saya pun berada dalam penjara semalam. Walaupun saya datang untuk bertugas, walaupun saya membawa amanah Allah. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi sekarang aku dah berada dalam penjara. So macam-macam situasi berada dalam tu. Ada yang memang bersalah, ada yang tidak bersalah. Dan kami yang datang bertugas semata, semua ni adalah kehendaknya Allah. Hari ini, saat ini kita berada dalam penjara. Saya sebut macam tu kat mereka. Jadi di mana? Sebab kita nak bagi tahu pada diri kita, Allah yang pilih saat ini, waktu ini aku berada di sini. Kalau yang bersalah tadi, mudah-mudahan tidak lagi dihukum di akhirat sana yang hukuman lebih kekal abadi. Reda, terimalah hukuman Allah kat sini sebab salah yang kamu buat. Kalau kamu dianiaya, masih syukur kerana kamu menjadi orang yang dianiaya, bukan kamu menjadi orang yang menganiaya. Kerana wahai orang yang dianiaya, dizalimi, kamu masih ada kasih sayang daripada Allah. Percayalah Allah tak pernah silap dalam buat keputusan. Allah bukan tak tahu orang tu yang sepatutnya masuk penjara yang menganiaya engkau tu. Tapi kenapa engkau yang baik ni pula duduk dalam penjara? Allah tak buat sesuatu yang sia-sia. Teruslah bersangka baik dengan Allah. Syukur kamu masih menjadi orang yang dianiaya, bukan menjadi orang yang menganiaya. Kerana orang yang menganiaya walaupun duduk bebas kat luar sana, mereka duduk dalam murkanya Allah. Kamu di dalam ini yang dianiaya, duduk dalam redanya Allah, dalam rahmatnya Allah. Semoga kebaikan untuk kamu di dunia hingga akhirat. Dan kami yang bertugas, kalau datang hanya untuk baguslah, handphone diletak keluar. Kalau tidak sahabat, mungkin datangnya hanya untuk padan muka dia ni, jahatnya orang ni, buruknya muka orang tu, kenapa perangai macam ni. Jahat dalam hati, nampak baik tudung labuh kemain, kamu keluar tetap dihinakan oleh Allah. So situasi pertama, situasi kedua, situasi ketiga, siapa pun di kalangan kita bukan ahli penjara, pakai baju putih, pakai baju biru, pakai baju hitam yang paling hina di sisi Allah. Tapi siapa sahabat-sahabat dirahmati Allah
yang paling takwa, yang paling dipandang dan diangkat darjatnya oleh Allah. Semua kita sama, sedang berjuang merebut syurganya Allah. Okay, jadi saya sebut kepada mereka, tengok taubatnya Nabi Adam yang akhirnya mengembalikan dia ke dalam syurga. Semua kita buat salah, tapi Nabi Adam tak pernah menyalahkan, sebab Hawa lah pujuk aku ni, sebab iblis lah. Nabi Adam mengakui salahnya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku dah zalim pada diri aku sendiri. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tak ampun aku, kau tak rahmati aku, ya Allah, aku termasuk orang yang rugi. Itu diulang-ulang. Akhirnya Adam dijamin syurga oleh Allah, dikembalikan ke syurga. Kita keturunan Adam. Mudah-mudahan begitu, wahai golongan pertama yang memang masuk penjara kerana salahnya. Kamu yang terlebih dahulu zalim pada diri kamu sendiri. Kedua, Ustazah kata, kita tengok bagaimana taubatnya Nabi Yunus alaihissalam ketika terpenjara dalam kegelapan perut ikan Nun, yang logik akal kita pakar-pakarnya kata mati Nabi Yunus sepatutnya dalam tu, tapi dia boleh hidup. Bahkan lama berhari-hari sahabat-sahabat tak menyalahkan sesiapa, hanya fokus dengan la ilaha illa anta, tak ada Tuhan selain engkau ya Allah, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minaz zalimin, aku ni termasuk orang-orang yang zalim. Makna Allah hanya nak tengok di kalangan kita mengaku, jangan ego, mengaku salah sendiri, bukan menyalahkan orang tu orang ni. Dan kamu wahai orang yang dipilih Allah bertugas di dalam itu, bukan memandang mereka dengan hina. Ikhlaskan hatimu, kerana Allah nak tengok siapa di kalangan kamu yang paling takwa, bukan yang paling hebat. Wah, baju tekoi sama dengan menteri, hebat ni. Tak. Ingat tu sahabat yang paling takwa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita nak sebut macam mana? Itu pengalaman lah. Semalam petang saya habis-habis daripada penjara itu, saya terus kuliah di Surau Al-Ittifaq. Saya share di page Ustazah Muzayyana. Setengah jam pertama rasanya saya share tentang emosi saya berada di sana. Pagi ni saya share tentang isi ceramah saya semalam. Ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So macam mana lagi kita nak kata? Kan semua ni takdirnya Allah yang nak berlaku kepada kita. Semoga akhirnya apa jua kita ini disyurgakan oleh Allah atas ujian-ujian yang pernah kita lalui. Subhanallah. Sahabat-sahabat, hari ini kita nak fokus kepada Fasabrun Jamil wa Nabilut Kais. Color favorite Ustazah. Color favorite Ustazah. Saya ceritakan ke anda ketika buku ni mula-mula sampai kat tangan saya terkedu. Wah, sempena tarikh wedding anniversary Ustazah. Wedding anniversary Ustazah 25 hari bulan 25 hari bulan, tak benar. Sebab tak ingat sangat. Bukan tak ingat sangat lah, ingat, tapi macam tak rasa nak raih lah tarikh 25 hari bulan 5 tu. Tapi buku ni sampai kat Ustazah 25 hari bulan 5 ni bukan kebetulan. Ustazah, kami dah hantar buku dekat Ustazah tengok ya. Okey, Ustazah tengok. Subhanallah, cantiknya warna kegemaran saya. Buka dalam lagi. Wah, warna kegemaran saya. Hari nikah pakai biru turquoise you. Masya Allah. Sampai pula pada wedding anniversary. Tapi Ustaz nak pergi Mekah ni, Ustaz kata, yang nanti abang balik wedding anniversary kita. Bang, berapa kali setahun nak wedding anniversary? Rupanya sebab kami memang nikah 25 hari bulan 5 tahun 2002. Tarikh itu adalah 12 Rabiul Awal. So setiap tahun macam anak buah saya ni kan, bagi hadiah Happy 19th anniversary Umi dan Baba. Dia bagi ni kan. Minum jap. Bismillah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia bagi ni masa Maulidur Rasul. Kan jadi hari tu macam teringat wedding anniversary sebab dapat buku ni 25 hari bulan 5. Lepas tu Ustaz kata nanti abang balik tak lama lepas tu wedding anniversary kita. Jom sekian-sekian macam tu lah. Tak, bukan hari tu dah wedding anniversary ke? Tak teringat yang setiap tahun ni kami tak pernah kisah dengan 25 hari bulan 5, tapi kami kisah dengan 12 Rabiul Awal. Suka hatilah bang, nak sambut 100 kali pun tak apa, 360 hari pun tak apa. Kan sahabat-sahabat, bukanlah maksud nak menyambut tu, tapi teringat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi Allahumma salli, betul Hamidah Saad, senang macam ke Hamidah Saad, hari-hari pun anniversary, suka hati akulah kan, nak potong kek ke, nak suap nasi ke.
kita buat dia, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak payah nak kecoh sangat. Ustazah, suami saya langsung tak ingat anniversary. Tak apa kak, kita je ingat, no hal. Dia nak pergi kerja tu akak suap je lah apa-apa kan. Suap nugget sebiji ke. Ni buang tabiat apa ni? Tak buang tabiat bang, anniversary kita hari ni. Sekian dimaklumkan. Cuba kalau anda bercinta-cintun dulu. Boy, mak kata jangan kahwin dengan tu, nanti kau nak makan pasir. Bukannya bekerja lagi orang tu. Tak apalah mak, kakak redha kalau itu jodoh kakak. Nanti lepas kahwin kakak buatlah meniaga nasi lemak depan rumah sama-sama. Amboi okey-okey aja. Lepas kahwin dia pula yang mengutuk. Kemain sahabat-sahabat dirahmati Allah. Masa bercinta, tai kucing rasa coklat. Lepas tu bila dah nikah, suruh pandang mata pun tak nak. Itulah kita, kan bahagia cara kita. Okey. Doakan sahabat khidmat Ustazah Zai yang sedang diuji dengan sakit, tak sihat. Mudah-mudahan kembali sihat insya-Allah. Maka Ustazah rehatkan mereka minggu ini, tidak ada postage. Kan? Rehat sekejap sahabat. Doakan jemaah Al-Fawaz Travel 45 orang hari ini. Campur Ustaz Azwan 46 yang dah tunggu kat sana. Okay. Mereka akan diterbangkan ke Baitullah dan saya sangat teruja. Bukan kerana apa-apa, kerana di dalamnya ada ibu ayah kita. Di kalangan warga emas, fakir miskin, yang mereka sangat teruja. Hari ni mereka akan diterbangkan ke Baitullah. Grup ni tak ada diuji flight, tak ada diuji hal-hal lain sahabat-sahabat. Ustazah yang teruji. Teruji apa? Kan teruji kerana teruja sangat. Kerana 18 orang adalah calon umrah tajaan. Tolong bantu dengan doa. Farah Liana Ahmad, semalam I teringat-ingat you. Sebab I jumpa dengan pegawai-pegawai penjara. Lepas tu dia sebut penjara Pokok Sena. Dia sebut ada adik ipar saya tu Ustazah dekat penjara Pokok Sena. Siapa nama dia? Kan kot lah Farah Liana Ahmad. Okey sahabat-sahabat, bicara rasa Ustazah Zai. Setelah kita baca semalam, Ustazah kaitkan dengan media sosial. Sebab yang masuk dalam penjara semalam pun akhir zaman ini tak sedikit puncanya media sosial. Na'udzubillah min zalik. Takutnya sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda komen laju-laju ni apa aja disembangkannya. Okey sahabat-sahabat, saya tak sempat baca lah, laju sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, percayalah, pasti ada hikmah daripada setiap rentetan masalah yang datang. Ya Allah, kalaulah kita boleh set otak kita macam tu, asal dapat musibah je, pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Inna ma'al usri yusra. Bukankah Allah dah janji bersama sulit ini Allah sedang siapkan bersamanya package senang, insya-Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, pasti ada pengajaran baik daripada semua ujian yang menimpa. Pasti ada pengajaran baik daripada semua ujian yang menimpa. Saya kata dengan ustazah-ustazah yang ada semalam, saya ni rasa daripada awal tadi saya dah rasa macam aku ni boleh ke nak ceramah depan mereka ni. Sahabat, di kalangan penghuni penjara tu ada yang dukung baby sahabat. Saya tak boleh tengoklah suasana macam tu. Saya memang, ya Allah Tuhan, aku ni macam mana nak ceramah. Jiwa saya ni tak boleh tengok suasana macam tu. Saya sepertinya berada dalam kasut mereka. Macam mana ya, mereka mesti ada rindu pada mak ayah, pada keluarga. Kan, mereka hidup hanya dalam tembok sahaja sahabat-sahabat. Kita kan manusia. Kita bukan binatang dalam zoo yang nak dipertontonkan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Paling sayu hati nampak dukung baby. Ustazah, kita ada taska kat sini. Taska anak-anak siapa? Anak-anak penghuni. Ada yang ditangkap ketika mengandung. Ada yang ditangkap ketika bayinya masih menyusu sahabat-sahabat. Jadi sampai usia anak ni 2 tahun ke 3 tahun. Kalau yang memang tak ada siapa jaga, mereka boleh minta untuk bawa anak tu. Tapi yang sedihnya bila dah umur 3 tahun, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila dah umur 3 tahun, anak-anak ini terpaksa berpisah dengan ibu yang dalam penjara. Ada semalam yang dah 18 tahun duduk dalam penjara. Bayangkan ya sahabat, mereka pernah menjadi ibu, mereka pernah menjadi isteri. Mereka juga ada cita-cita sahabat-sahabat untuk hidup macam kita. Bayangkan penyesalan itu kalau betul mereka bersalah. Kalau aku tak terlibat dengan benda tu, kalau aku tak terlibat. Tapi kita tak boleh repair lagi dah. Ini baru penjara dunia.
Kita kalau terpenjara di dalam kubur sahabat, macam manalah penyesalan tu. Allahu Akbar. Saya tak dapat bayangkan lah. Kan anaknya masih menyusu duduk kat situ. Ada yang bersalin dalam penjara. Kita rasa kalau sampai ustazah kata, kenapalah bukan aku yang jadi polis yang tangkap tu. Kalau aku jadi polis yang tangkap, tak apalah, kau beranak lah dulu. Lepas kau beranak, nanti aku ambil kau bawa masuk penjara. Konon salah ustazah cakap macam ni kan sahabat. Maksudnya tu macam, alah macam mana tangkap orang perut tengah mengandung. Tak kesian ke? Masalahnya dia tak kesian diri dia sendiri. Tengah mengandung pun buat jenayah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mungkin mereka boleh jawab, orang semua tuduh saya macam-macam. Orang tak tahu saya buat kerja ni sebab saya nak bagi makan anak saya. Balik lagi kepada hukum Allah. Patut Allah kata, jangan cari rezeki daripada sumber yang haram. Engkau akan dapat susah. Allah sahabat. Tak start pula kuliah ni nanti. Pasti ada pengajaran baik daripada semua ujian yang menimpa. Tanpa sedar, segala kerikil tajam dan beban yang kita pikul adalah cara Tuhan menghebatkan langkah dan pemikiran kita. Saya tak tahu kenapa saya sebab bila saya tulis ni, saya serahkan kepada penerbit dan saya menitik balik air mata bila saya ulang baca. Tanpa sedar, segala kerikil tajam dan beban yang kita pikul. Salah ke? Saya salah baca ni sahabat. Saya pergi, Masya Allah, saya pergi dekat muka surat tekos yang ini. Kan? Saya patutnya baca muka surat. Saya pergi dekat muka surat 21. Itulah. Emosi sangat hari ni. Pergi muka surat 37. Jadi kesimpulannya baru nak start. Sekian dimaklumkan. Sekejap lagi nak habis dah. Allahumma salli ala Muhammad. Saya silap muka surat 37. Maaf Rafiq Abdul Rahman, maaf. Bicara rasa Ustazah Zai. Tadi dah nampak dah media sosial terbuka muka surat tu. Ustazah Pompek tengok komen anda. Muka surat dah pindah. Muka surat 37. Terima kasih Johara Bidin. Sahabat, media sosial menjadi manfaat apabila kita menggunakannya pada jalan yang tepat. Namun media sosial juga menjadi mudarat sekiranya kita menggunakannya pada jalan yang sesat. Betul, tak sedikit semalam mereka tu terjebak dengan perkara jenayah, dengan perkara jahat hanya kerana media sosial. Pilihan bergantung pada kita, ingin menggunakannya demi kebaikan ataupun sebaliknya. Semua orang sahabat-sahabat dirahmati Allah sekarang rasa macam Allahu Akbar. Pakcik-pakcik nak pergi umrah, masa Ustazah jumpa hari Ahad hari tu dalam taklimat dan kenduri, ada yang angkat, Ustaz, handphone macam ni boleh pakai tak? Handphone yang bukan smart lah. Kan? Ustaz kata kalau dulu tak boleh cik. Memang kena ada smartphone masa mula-mula lepas COVID. Sekarang tak apa. Kan Ustaz sabar je lah. Orang kata handphone tu Nokia boleh baling anjing kan? Pakcik tu blur je. Orang kata cik saya ikut je apa orang kata. Jadi dia tak tahulah saya boleh telefon, anak saya telefon, saya jawab. Kesian kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada ibu ayah kita, kita hadiahkan mereka handphone. Konon-konon senang orang nak hubung dengan mak ayah kita. Tapi sekejap-sekejap mak ayah kita tengok handphone. Cuba kau tukarkan handphone ayah ni. Kenapa nak tukar handphone pula? Handphone tu elok lagi. Kenapa kakak kau tak pernah telefon? Rosak kot telefon mak ni. Nampak kan sahabat? Allah, derita hati ibu ayah yang rindu. Biarpun handphone tu tak smart pun, yang menghadiahkan handphone tu kadang-kadang jauh lebih tak smart. Tak pernah tanya khabar. Dia ingat dah bagi segala dekat mak ayah ni, dah dapat dah segala. Tak sahabat. Sebab apa? Kita nak sebutkan apa? Gunakan kepada yang baik. Mak ayah ni bukan nak sembang panjang. Dia tahu kita sibuk. Cukuplah tanya, mak sihat ke? Dah solat ke belum? Makan apa tadi? Cukup dah. Minta maaf mak nak sambung kerja lagi. Sekejap je sahabat-sahabat. Jap-jap dia tengok handphone apa tak bunyi. Mana anak aku yang tu tak pernah telefon. Allah, derita jiwa kita tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. So ustaz pun kata tak apa pakcik, sekarang di Mekah tak payah smartphone sangat pun tak apa. Sebab kita tak nak dia resah. Dia dah lah orang miskin, nak beli handphone pula semata-mata nak pergi Mekah. Kita doa je urusan dia dipermudah. Sebenarnya sahabat, kalau dia tak ada smartphone, dia tak boleh isi iktamarna. Iktamarna sekarang tak penting untuk buat umrah, tapi penting untuk masuk raudah. Kalau dia tak tunjukkan smartphone dia ada
kelulusan tasrih untuk masuk ke dalam raudah, maka dia tak dapat masuk raudah. So kita tak cerita tu dulu sebab di depan mata kami pernah je menjadi saksi. Masya Allah, tak ada handphone, tak ada kelulusan masuk raudah. Akhirnya Allah pilih dia dapat masuk pun. Semoga pakcik ni antara yang begitu. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita nak sebutkan apa? Gunakan handphone ni, media sosial ni untuk benda yang baik. Kalau kita gunakan untuk yang jahat, dia akan jadi jahat. Allahu Akbar. Media sosial mampu menjadi ladang pahala kita. Mampu juga menjadi jurang yang menjerumuskan kita ke lembah dosa. Betapa hebatnya pengaruh kemajuan teknologi pada zaman ini. Hanya satu klik menjadi penentu amal ibadah kita. Membuat kita mudah mendapat pahala berlipat ganda apabila kita kongsikan hal-hal bermanfaat dan berfaedah. Jangan pernah saya dah share lah ustazah benda berfaedah tapi seorang pun tak like. Biar pi lah orang tak like. Allah like. Sebab kita share benda yang berfaedah. Mungkin juga membuat kita tergelincir ke dalam dosa yang akan terus mengalir sehingga akhir hayat. Kerana kita dengan sengaja menyebarkan fitnah. Sahabat, ketika ustazah nak share tentang seorang ustazah Taslimah di Jakarta yang meninggal dunia pada malam Jumaat lepas ketika lead bacaan Yasin Tahlil. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Pukul 4 pagi saya tengok video tu. Saya tak perasan langsung tulisan yang tulis 15 September, tak perasan. Tiba saya ambil video tu, saya share kat Facebook saya. Saya share kat Facebook saya, tiba-tiba saya terfikir, aku dah post. Entah-entah ini cerita 10 tahun lepas ke, aku bukan tahu. Ni bukan jiran aku. Ni bukan orang kena-mengena dengan aku ni. Jadi saya delete balik posting saya tu. Saya takut saya tersilap share. Memanglah benda baik kan, tapi bukan kod lah, bukan malam tadi punya cerita. Kod lah sebenarnya orang tu hidup lagi. Kita tak tahu kan. Lepas tu saya pergi Google media di Indonesia. Kalau macam kita tengok berita harian dia lah kan, rupa-rupanya sahih berita tu malam tadi. Lepas tu saya sanggup tulis balik kan, sebab tadi adalah menyesal pula aku delete kan. Tulis balik, betul dah kisah ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bayangkan kalau itu sebenarnya berita palsu. Kita main sebar je, memanglah ala pengajaran dia baik kan ustazah. Tapi kadang kalau berita palsu yang mengaibkan orang, membuka rahsia orang kan sahabat-sahabat, kita dah tersebar, terdelike oleh 300 orang contoh. Kat mana kita nak jumpa 300 orang ni? Hang delete balik yang hari tu rupanya berita fitnah tu. Aku dah tersilap, terkongsi. Anda faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? Memprovokasi. Apa sahaja posting yang boleh memprovokasi. Semalam kan saya tulis. Semalam tu saya cakap benda betul sahabat. Saya masa poster untuk kelas pukul 3 dekat surau rumah saya ni keluar, saya dah cakap dah dengan imam kami yang buat poster tu. Saya kata saya risau pula saya tak sempat balik daripada penjara. Saya ada program. Sebab saya tengok program ni sampai dekat nak Zohor. Saya takut saya lajak-lajak, saya tak sempat balik. Tapi sebab saya tak jumpa hari lain untuk ganti, tawakal lah, insya-Allah saya sempat. So habis saja program penjara sahabat, saya masuk dalam kereta. Saya cakap dengan Jaja, saya kena balik. Saya nak singgah makan ke apa semua. Tak, saya kena balik sebab saya takut tak sempat nak solat lagi. Kan balik ke rumah. Jadi saya dah settle sebab ustaz dia landing 12.30 hari waktu kita. Saya masih dalam penjara. Handphone saya tinggal dalam kereta semua, tak boleh bawa langsung. So ustaz dah landing tu, biasanya dia belum dapat internet, dia akan hantar mesej kat saya, dia kata dah selamat landing. So mesti dia risau kan, kenapa saya tak jawab lagi. Okey, alhamdulillah tak jawab lagi. So saya pun dah nak gerak balik. Saya cakap, okey abang, saya dah keluar daripada penjara. Sekarang ni rushing nak mengajar pula pukul 3 petang. Lepas tu dia boleh jawab, ai cepatnya keluar dari penjara, dapat pengampunan ke? Betul dia cakap macam tu. Kan saya nak screenshot, nak hantar. Alah, apa benda kepentingannya? Itu sembang-sembang kita suami isteri saja, macam nak menceriakan keadaan sahabat-sahabat tanpa bercakap pasal sesiapa. Waduh pula orang yang komen. Nanti orang ingat Ustazah Perli seseorang. Pula dah tak ada niat pun sahabat-sahabat dirahmati Allah. Perli seseorang sedang dapatkan pengampunan, tak nak masuk penjara.
Lepas tu semalam dalam ramai-ramai yang datang ni sibuk pula. Ada yang tanya kat pegawai-pegawai penjara, minta maaf nak tanya, si Polan tu ada kat sini ke sekarang? Ya Allah, busybody. Aku pun nak tanya juga tapi aku tak tanya. Kan sahabat? Oh tak puan, dia tak dekat sini sebab dia kan tengah dalam fasa sekian-sekian. Tapi kalau nanti memang dah confirm jatuh hukum, dia akan kat sini lah. Macam tu. Sibuk nak tanya, tu bukan kerja kita. Sekian dimaklumkan. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi mana tadi? Memecah belah umat dan hal-hal lain yang merugikan banyak orang. Jangan silap berkongsi apa saja di media sosial. Dalam pada kita berjaga-jaga ni pun kadang-kadang kita terjebak kan. Masya Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sahabat, memang benar kita sering dihantui rasa iri, dengki, rasa cemburu yang begitu menggebu-gebu. Anda tengok perkataan ni menggebu-gebu. Cakap, aku tulis ke perkataan menggebu-gebu ni? Depa edit kot ni. Aku ni sensitif sebut perkataan menggebu-gebu ni. Ada orang cakap kan sahabat, saya kalau dengar Ustazah ceramah dekat live Latahzan tu, saya tak pernah tengok kitab. Habis tu kitab ada tak cik? Ada. Kenapa cik tak tengok kitab? Saya tengok tangan Ustazah. Gebunya tangan Ustazah pula dah makcik ni. Sebaik makcik bukan pakcik. Dia kita tengok tangan gebu. Jadi bila Ustazah rasa cemburu yang begitu menggebu-gebu, aku rasa ni bukan bahasa aku ni, depa edit ni. Kan sahabat? Ada ketulis menggebu-gebu pula, kan? Tapi tak bolehlah nak salahkan. Editor PTS ni bagus, adalah kaedah dia kan. Kadang mungkin Ustazah tulis perkataan apa kat situ macam tak sesuai kot, tak apalah kan sahabat-sahabat, asalkan untuk yang baik. Rasa cemburu yang begitu menggebu-gebu. Oops, gitu. Ketika melihat betapa sempurnanya kehidupan orang lain, kehidupan yang orang lain miliki kan. Macam semalam dia pakai baju seragam. Mesti sebagai orang perempuan mereka nak pakai baju macam kita berwarna-warni. Betul kan sahabat-sahabat? Ada fashion itu ini. Ya Allah sahabat, saya sayu juga. Ustazah ni perhati semua. Saya kata, saya tak tanya tau dekat pegawai. Dia cakap macam ni. Pegawai tu cakap macam ni kat Ustazah. Ustazah tengoklah kasut mereka sama je semua. Sebab bukan kasut, selipar. Minta maaf sebut macam selipar kita masuk tandas tu. Tapi selipar kita masuk tandas tu macam-macam color ada. Depa punya selipar transparent. Tapak kaki depa nampak tanah kat bawah tu. Transparent. Jernih, warna jernih. Saya kata, saya nak tanya juga tadi. Tapi segan kan, kalau busybody nak tanya, kenapa baju dia macam ni? Kenapa kasut dia macam ni? Allahmu. Kan jadi dia cakap, saya perasan tak kenapa diorang semua pakai selipar sama? Transparent pula. Kenapa? Saya nak tanya juga tadi. Tu dia kata sebab kat situ pun ada isu Ustazah. Depa boleh sorok barang dalam selipar. Macam mana depa buat sahabat-sahabat dirahmati Allah? Ada yang masuk dadah kat dalam tu. Ya Allah, Ustazah tak payah kata selipar lah orang nak sorok. Maknanya ada juga barang punya jaga macam tu Ustazah Zai. Ya aku nak bawa handphone ni sebab aku nak rujuk nota aku nak cakap apa lagi? Kan? Lalu Ustazah cakap, okey tak Ustazah cakap tadi? Okey tadi ada, tapi ada benda yang Ustazah ulang. Dah memanglah Ustazah dah tulis nota daripada atas bawah. Ustazah nak cakap apa dulu, tengah apa, bawah apa. Tiba-tiba handphone pula tak boleh nak bawa. Kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi mereka ni ada juga seluduk masuk barang. Sampai selipar mereka pun semua sama, transparent. Jadi bila pijak rumput-rumput tanah tu dah nampaklah kotornya kan. Allahu Akbar, tak boleh memilih. Saya kata apa bezanya mereka dengan orang mati? Tak boleh pilih nak pakai baju apa, nak dimandikan dengan sabun apa. Tapi beza besarnya mereka masih bernyawa. Saya sebut semalam, kita dah tak boleh buat apa dalam ni, tak boleh ikut keinginan kita. Kalau mereka kena denda sahabat, antara denda sebab mereka berkelakuan tak baik, ada mungkin dalam tu ada bergaduh, mereka berkelakuan tak baik. Kadang antara hukuman yang paling ringan adalah 3 hari tu mereka makan roti je. Tak bolehlah makan nasi ada lauk Ustazah, tak bolehlah. Allah ya Karim, subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita sebut apa? Macam-macam kan yang membuatkan kita insaf. Ni belum mati ya Allah baru duduk dalam penjara dah tak boleh nak pilih kasut apa. Allahu Akbar kan.
betapa menakjubkan kehidupan rumah tangganya, kan? Betapa cemerlangnya kerjaya mereka, duk cemburu dengan orang, sehingga membuat kita jadi tidak yakin diri, membuat kita jadi rendah diri, tidak bersyukur atas anugerah dan potensi yang Allah berikan kepada kita. Padahal kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak. Hatta yang duduk dalam penjara, sahabat-sahabat dirahmati Allah, hatta yang duduk dalam penjara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mereka masih mendapat nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bernafas, nikmat masih boleh bersembang. Saya bayangkan mereka ni tak adalah aktiviti duduk bawah kemah macam tu. Sia ada mencanting batik, sia ada buat perusahaan cake and pastry, macam-macam sahabat-sahabat. Ada usia 15 tahun yang tidak dijuvanakan duduk kat situ sebab kesalahan yang sangat berat, tapi disediakan sekolah dalam tu untuk mereka ambil SPM. Allah ya Karim. Saya sesak dada lah dengar semua ni. Dan bukan sedikit puncanya cemburu dengan kehidupan orang lain dalam media sosial. Kena pula tajuk ni kan, elok-elok baru lepas balik penjara semalam. Sekiranya nikmat itu ditukar menjadi wang, kita tidak akan mampu membayar balik segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Padahal kita sendiri tidak tahu kehidupan orang itu di sebalik skrin, di sebalik yang kelihatan sempurna, di sebalik kecemerlangan kerjanya. Apakah kehidupannya sentiasa dipenuhi dengan kebahagiaan? Apakah hidupnya tenang-tenang saja? Baik-baik sajakah? Kan orang kalau tanya Ustazah, saya tengok jadual Ustazah dekat dalam tu, lepas sana sini. Lepas tu saya tengok siapa antara korang noti ada yang komen kemarin, Ustazah tertelan bateri energizer ke? Dia kata. Saya tak faham. Dan kenapa pula? Sebab nampak bertenaga. Kau ingat apa? Telan bateri energizer jadi bertenaga. Ustazah Zai selalu cakap, insya-Allah sayang-sayang sekalian, bila sudah lillah hilang segala lelah. Bohong tak penat. Malam tadi pukul 10 malam mata dah minta rehat dah. Tapi seorang-seorang hantar gambar kami baru nak gerak dari Kedah. Kami duk meraihkan orang Penang nak pergi ke KL. Besok jumpa kat KLIA. Ya Allah, satu masjid menghantar mereka ke pintu. Tak wajib pun, tak ada pun dalam syariat orang nak pergi Mekah Madinah ni azan depan pintu, tak ada. Tapi mereka bukan buat benda haram pun sahabat-sahabat. Okay? Jadi nampak satu kampung tumpang gembira, para asnaf ni dapat diterbangkan ke Baitullah. Allahu Akbar. Apakah hidupnya tenang-tenang saja? Baik-baik sahajakah? Tentu sahaja kita hanya mampu menilai dari luar. Kita hanya nampak kulitnya, bukan yang ada di dasar hatinya. Barangkali di sebalik kehidupan sempurna yang kita lihat pada saat ini, sebenarnya dia sedang menyimpan luka yang dalam. Dia begitu rapi menyimpan segala bentuk kesedihan. Saya seorang-seorang ni duk dengar orang buka pintu pula. Ni siapa pula? Sehingga yang terlihat oleh kacamata kita hanyalah kehidupannya yang bahagia dan baik-baik sahaja. Sahabat, saya baca sampai situ Sedarlah sahabat. Ni sambung besok tau. Sikit sangat dapat hari ni sebab pertama saya dengar orang buka pintu, mungkin staf AFT dah datang nak buat kerja. Kedua, saya ada nak tunggu nasi Arab untuk lunch jemaah Al-Fawaz di KLIA. Saya takut diorang terketuk-ketuk pintu. So sebab saya seorang kat rumah ni sahabat, jadi saya kena berhenti dulu. Kan dia buka pintu atas ni, jenuh saya. Oh pocot mak kau. Okey, tolong bantu doa selamat. InsyaAllah saya akan share pergerakan 18 orang tajak umrah hari ni yang ditaja oleh anda hanya dengan RM1 sehari. Bukan suruh bank in sehari RM1. RM1 tu masuk dekat tabung tipu-tipu kita kat rumah. Sebulan masukkan RM30. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.